Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, kita bertemu kembali hari ini 17 hari bulan 5 2021 yang mana kita akan bermula PDPR sepanjang 2 minggu insya-Allah. Okey. Jadi untuk kelas hari ini kita akan sambung balik pembelajaran kita. Okey, jadi untuk kelas sebelum ini, cikgu dah terangkan mengenai kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang mana cikgu dah terangkan mengenai faktor-faktor kegemilangan iaitu kepemimpinan raja yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap dan juga sistem perundangan yang tersusun. Okay, ingat lagi tak? Okay. Jadi, untuk kelas hari ini, kita akan masuk dalam tajuk aspek kegemilangan. Iaitu untuk hari ini, kita akan belajar mengenai aspek kegemilangan yang pertama, iaitu empayar yang luas. Okey, untuk kelas hari ini, cikgu nak kamu dengar dulu penerangan daripada cikgu dan seterusnya untuk pengukuhan, cikgu nak kamu jawab soalan latihan kuisis yang cikgu berikan. Okey, boleh ke boleh? Okey. Cikgu juga dah bagi nota kepada kamu yang mana linknya cikgu dah beri dalam grup WhatsApp. Jadi, boleh rujuk nota yang cikgu gunakan ni yang mana cikgu dah share kepada murid-murid semua. Okey. Kita akan masuk dengan aspek kegemilangan iaitu Kesultanan Melayu Melaka ni telah meneruskan tradisi kegemilangan kerajaan yang unggul dekat alam Melayu yang mana kegemilangan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni dapat dilihat dalam aspek iaitu yang pertama adalah apa dia yang pertama? Yang pertama adalah aspek pembentukan empayar. Yang kedua pula adalah daripada aspek kemunculan pusat penyebaran agama Islam. Yang ketiga adalah dari aspek pusat perdagangan. Yang keempat, aspek pengurusan perdagangan. Dan akhir sekali adalah aspek hubungan luar. Okey, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ni juga dapat dibuktikan dengan kemunculan bahasa Melayu yang makna disebut sebagai lingua franca dan juga kemunculan sebanyak 84 bahasa yang dipertuturkan dan juga digunakan di Melaka. Okey, untuk pembelajaran kita hari ini, cikgu cuma akan terangkan mengenai aspek kegemilangan kerajaan Kesultanan Melaka yang pertama iaitu pembentukan empayar. Okey. Pembentukan empayar yang luas dekat kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan kawasan pantai timur Sumatera yang mana empayar yang luas tu terdiri daripada tanah jajahan dan juga naungan. Okey. Kegemilangan empayar yang luas tu dapat dilihat dalam 3 aspek. Iaitu yang pertama adalah aspek apa dia? Aspek cara pembentukan. Yang kedua, aspek kepentingan dan juga akhir sekali adalah aspek struktur pentadbiran. Okey, kita tengok pula
mengenai cara pembentukan empayar. Jadi macam mana orang-orang Kesultanan Melayu Melaka ni membentuk empayar tu? Okey, cara pembentukan empayar terbahagi kepada 3. Iaitu yang pertama adalah dengan penaklukan, yang kedua adalah dengan perkahwinan dan yang ketiga adalah dengan naungan. Okey, kita tengok satu persatu. Macam mana mereka membentuk empayar ni dengan penaklukan? Jadi, penaklukan ni dilakukan bagi menjamin keselamatan dan juga kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebagai contoh, kawasan taklukan yang berada di semenanjung Tanah Melayu adalah seperti di Kuala Linggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Manakala kawasan taklukan di Sumatera pula adalah di Siak, Rokan, Kampar dan juga Rupat. Okey. Sini. Okey. Ada semenanjung Tanah Melayu, Kuala Linggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Manakala kat Sumatera pula adalah Siak, Rokan, Kampar dan juga Rupat. Okey. Itu mengenai cara pembentukan empayar yang pertama, iaitu mengenai penaklukan. Okey, kita tengok pula kepada cara pembentukan empayar yang kedua, iaitu melalui perkahwinan. Macam mana pula pembentukan empayar melalui perkahwinan ni? Perkahwinan ni berlaku di antara Sultan Melaka dengan puteri diraja kerajaan lain. Bila mana Sultan Melaka berkahwin dengan puteri kerajaan lain, mereka dapat mengukuhkan lagi hubungan persahabatan dan juga hubungan kekeluargaan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan-kerajaan lain tu. Sebagai contoh adalah perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan puteri Majapahit, iaitu Raden Galuh Cenderakirana, yang menyebabkan pengaruh Melaka ni semakin meluas. Okey, kita tengok pula kepada cara pembentukan empayar yang ketiga, iaitu melalui naungan. Macam mana pula melalui naungan ni? Okey, kalau melalui naungan pula, terdapat pemerintah kerajaan lain yang rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Yang mana raja yang berada di bawah naungan Melaka ni ditabalkan oleh Sultan Melaka. Okey, antara kerajaan yang rela bernaung termasuklah Kerajaan Linggar, Kerajaan Patani dan juga Kerajaan Kedah. Okey, yang mana ketiga-tiga kerajaan ni rela untuk bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka, dan sebab itulah empayar Melaka semakin berkembang di ketiga-tiga kerajaan berkenaan. Jadi macam itulah cara pembentukan empayar di Kesultanan Melayu Melaka, yang mana terbahagi kepada 3 tadi, iaitu yang pertama adalah dengan cara penaklukan, perkahwinan dan juga naungan. Okey, kita dah selesai lihat cara pembentukan empayar. Okey, sekarang kita akan lihat pula apa kepentingan pembentukan empayar ni.
Okey, tadi kita dah tengok macam mana cara Kesultanan Melayu Melaka meluaskan empayar dia. Okey, jadi apa kegunaan empayar ni? Apa kepentingan pembentukan empayar ni kepada Kesultanan Melayu Melaka? Okey, terdapat 4 kepentingan pembentukan empayar di Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang pertama adalah kepentingan politik, yang kedua kepentingan ekonomi, yang ketiga pembentukan sosial dan akhir sekali adalah kepentingan dari agama ataupun keagamaan. Okey, kita tengok pula satu persatu. Apa dia kepentingan politik dalam pembentukan empayar ni? Okey. Kepentingan pembentukan empayar dari segi politik adalah bagi meluaskan wilayah dan juga jajahan takluk. Seterusnya adalah mengukuhkan hubungan dengan kerajaan ditakluk. Okey. Hubungan dengan kerajaan ditakluk. Dan akhir sekali adalah menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan juga Pasai. Okey, bila empayar tu dah meluas, jadi dari sudut politik, kita dapat Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dapat meluaskan wilayah dan juga jajahan takluk dia, yang mana jajahan takluk dan juga wilayah dia semakin berkembang. Bila wilayah dan jajahan takluk dia semakin berkembang, maka mereka ni dapat mengukuhkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang telah ditakluk. Bila empayar mereka tersebar meluas, jadi mereka dapat menyekat pengaruh kuasa serantau macam Siam, Majapahit dan Pasai yang nak menguasai kerajaan Kesultanan Melaka ni. Itu adalah kepentingan pembentukan empayar daripada sudut politik. Okay, kita tengok pula daripada sudut ekonomi. Apa pula daripada sudut ekonomi ni? Okay, yang pertama adalah kepentingannya adalah menerima hadiah dalam bentuk wang, emas, timah dan juga bantuan ketenteraan. Okay, seterusnya adalah mendapat bekalan seperti hasil pertanian, rempah ratus dan biji timah untuk diperdagangkan di pelabuhan Melaka, dan akhir sekali adalah menguasai perdagangan di Selat Melaka. Okey, apabila empayar Melaka ni telah meluas, jadi dengan secara tak langsung mereka dapat mengukuhkan ekonomi dengan cara apa? Dengan cara seperti dapat hasil daripada pertanian, rempah ratus dan juga biji timah yang diperdagangkan dekat pelabuhan Melaka. Okay, seterusnya adalah dari segi sosial, kepentingan pembentukan empayar daripada segi sosial, yang mana berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya Arab, Cina, India dan juga alam Melayu. Dan seterusnya setelah berlaku asimilasi ataupun percampuran antara budaya Melayu dengan budaya Arab, India, Cina dan alam Melayu, wujudnya masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan juga pelbagai bangsa. Okay, kepentingan yang terakhir adalah dari segi agama, yang mana pembentukan empayar yang meluas telah mendorong kepada usaha penyebaran agama Islam, yang mana Islam telah berkembang secara meluas ke negeri Pahang, Kelantan, Perak, Timur Sumatera dan juga Patani. Jadi itu adalah antara kepentingan pembentukan empayar, iaitu daripada segi politik, ekonomi, sosial dan juga agama.
Okey, jadi kita dah tengok mengenai kepentingan pembentukan empayar. Jadi seterusnya kita akan teruskan dengan pentadbiran empayar. Jadi pentadbiran empayar Kesultanan Melayu Melaka ni terbahagi kepada 3. Iaitu yang pertama adalah pentadbiran pusat. Okey, yang pertama adalah pentadbiran pusat. Yang kedua adalah pentadbiran kawasan naungan. Dan yang terakhir adalah pentadbiran kawasan jajahan. Okey, jadi apa yang dimaksudkan dengan pentadbiran pusat, pentadbiran kawasan naungan, pentadbiran kawasan jajahan ni? Okey, kalau pentadbiran pusat, pusat pemerintahan dan pentadbiran di Melaka yang terletaknya tempat raja bersemayam dan juga raja dibantu oleh pembesar pusat. Yang mana pentadbiran pusat ni kita kira sebagai yang utamalah. Sebab apa? Kat situlah raja bersemayam, yang mana raja pula dibantu oleh pembesar pusat. Okey, yang kedua pula adalah pentadbiran kawasan naungan. Okey, kawasan naungan ni adalah kawasan yang mengakui ketuanan Melaka dan juga menghantar ufti. Yang mana kawasan naungan ni mereka mengakui bahawa mereka ni berada di bawah naungan Melaka dan mereka menghantar ufti kepada Sultan Melaka untuk melindungi kerajaan mereka. Okay, itu kita sebut sebagai kawasan naungan. Okay, pemerintahan juga diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan dan dibantu oleh pembesar-pembesar tempatan. Okey, yang ketiga adalah pentadbiran kawasan jajahan. Okey, kalau pemerintahan kawasan jajahan pula, pemerintahan diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Okey, nampak tak perbezaannya dekat sini? Okay, yang pertama, pentadbiran pusat tadi. Yang mana itu adalah pusat pentadbiran yang utama dia. Okey, yang mana kat situlah raja bersemayam. Okey, dan kat situlah raja ni tonggak utama dia. Yang mana raja ni dibantu oleh pembesar pusat. Okey, apa pula pentadbiran kawasan naungan ni tadi? Okey, pentadbiran kawasan naungan ni adalah kawasan naungan yang mengakui Melaka sebagai ketuanan mereka dan mereka ni menghantar ufti. Kalau pemerintahan pula, pemerintahan diketuai oleh pemerintah negeri berkenaan ataupun negeri masing-masing dan juga dibantu oleh pembesar-pembesar tempatan. Okey, apa pula pentadbiran kawasan jajahan? Kalau kawasan jajahan pula, pemerintah diketuai oleh pemerintah yang dilantik oleh Sultan Melaka. Okey, dapat tak perbezaannya dekat sini? Okey, jadi di sini dah selesai penerangan cikgu mengenai, okey, maafkan cikgu. Dah selesai penerangan cikgu mengenai aspek kegemilangan yang pertama, iaitu pembentukan empayar yang luas. Jadi, kita simpulkan balik, kita tengok balik. Okey, empayar yang luas ni merupakan aspek yang pertama dalam kegemilangan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka.
Okey, cara pembentukan empayar terdapat 3, iaitu yang pertama penaklukan, yang kedua perkahwinan, yang ketiga adalah naungan. Okey, apa pula kepentingan pembentukan empayar? Kepentingan pembentukan empayar terbahagi daripada segi politik, segi ekonomi, daripada segi sosial dan juga yang terakhir adalah daripada segi keagamaan. Okey, pentadbiran empayar pula terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah pentadbiran pusat, yang kedua pula adalah pentadbiran kawasan naungan dan akhir sekali adalah pentadbiran kawasan jajahan. Okey, oleh itu dapat kita simpulkan dan dapat juga kita lihat bahawa perluasan empayar dalam Kesultanan Melayu Melaka ni dapat menguasai politik dan juga ekonomi wilayahnya serta dapat menyebarkan agama Islam. Hal itu juga telah mendorong Kesultanan Melayu Melaka untuk wujud sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan gemilang dekat alam Melayu. Dan kita seharusnya berbangga dengan kejayaan dan juga kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sampai di sini sahaja penerangan cikgu untuk hari ini. Dan cikgu nak ingatkan untuk baca muka surat 82-83 buku teks sejarah tingkatan 2 iaitu mengenai pusat penyebaran agama Islam untuk kelas kita yang seterusnya. Dan cikgu juga nak murid-murid untuk isi kehadiran dalam link Google Form yang cikgu beri di dalam grup WhatsApp. Dan jangan lupa untuk jawab kuisis yang cikgu dah sediakan selewat-lewatnya hari ini jam 5 petang. Hari ini adalah 17 hari bulan 5 2021 sebelum jam 5 petang. Okay, jangan lupa juga untuk ulang kaji pembelajaran-pembelajaran kita yang dah lepas. Okay, sekian itu sahaja untuk hari ini. Stay safe. Duduk di rumah. Okay, untuk yang menyambut Hari Raya, selamat Hari Raya. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.